kawasan. Jadi pada minggu lepas kita mengagihkan 108 pack makanan kepada 108 keluarga di Kampung Salak. Dan lepas ini kita akan bergerak ke kampung-kampung lain di seluruh kawasan Pantai Ramai untuk mengagihkan bantuan-bantuan terutamanya pack makanan dan bantuan-bantuan lain. Okay. Jadi kita nak tahu juga mungkin boleh kongsikan bagaimana pihak Datuk mengenal pasti keluarga yang layak untuk menerima bantuan-bantuan yang disebutkan tadi. Ya. Terima kasih. Jadi apabila pihak kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac tahun lepas, jadi kita di Pusat Khidmat Pantai Ramai telah pun menggerakkan usaha untuk membantukan masyarakat kita, golongan keluarga yang memerlukan bantuan. Jadi sebenarnya bantuan ini telah pun bermula hampir tahun lepas dari masa ke semasa. Di samping kita di Pusat Khidmat Parti, kita juga menggerakkan NGO pertubuhan yang ada termasuk JKK. Jadi kita telah pun mengenal pasti bahawa kumpulan yang dan kena tempias secara terus akibat daripada PKP inilah mereka golongan dalam golongan B40, those are in the B40s. Jadi untuk program Pantai Ramai Prihatin kita memberi penekanan untuk membantukan golongan inilah. Jadi dalam program yang kita lancarkan minggu lepas pun majoriti yang kita bantu adalah dalam golongan B40. Dan seterusnya lepas ini kita mengenal pasti golongan ini di kampung-kampung yang lain. Di kawasan Dun Pantai Ramai kita ada 43 buah kampung dan taman perumahan. Jadi kita akan bergerak, saya rasa mungkin mengambil masa 3-4 bulan ini untuk membantu setiap golongan yang kategori dalam B40 ini. Jadi bantuan ini adakah dia diteruskan sehingga tamat tempoh PKPD ke macam mana? Ya, hasrat kita sedemikian untuk memastikan bahawa tidak ada golongan keluarga kita yang tercicir, yang tertinggal, terpinggil untuk menerima bantuan. Sememangnya memang banyak pihak lain, pihak kerajaan, pihak NGO, jabatan kerajaan memang memberi bantuan, tapi kita masih juga memberi bantuan mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Jadi bantuan ini akan berterusan. Selagi PKP ini dikuatkuasakan, kita akan bergerak untuk membantu masyarakat kita. Dan mungkin boleh kita tahu juga dari manakah sumbangan yang diperoleh ataupun peruntukan yang diperoleh untuk membantu mereka ni? Di pengurusan pentadbiran Pusat Khidmat Dun Pantai Ramai selama ini memang kita menyediakan satu dana khas yang kita sebut sebagai dana kebajikan, dana bencana alam untuk membantu masyarakat kita yang memerlukan bantuan dari masa ke semasa. Jadi bantuan ini kita melalui dana ini kita kuatkuasakan, kita perkasakan untuk melebarkan lagi bantuan kita. Jadi samping bantuan kepada golongan keluarga yang terkena tempias akibat daripada PKP ini, ada juga bantuan kita berikan kepada mereka yang terkena bencana alam. Macam baru-baru ini banjir, kadang-kadang banjir kilat pun kadang berlaku. Ada golongan keluarga yang kena tanah runtuh dan sebagainya. Jadi ini antara bentuk golongan masyarakat yang kita beri bantuan melalui program Pantai Ramai Prihatin selama ini. Tadi Datuk juga ada memaklumkan mengenai 44 ke 43 buah kampung tadi Datuk. 43 buah kampung yang bakal menerima bantuan tersebut. Jadi mungkin bila perancangan seterusnya akan dilakukan? Kita cuba bergerak pada hujung minggu. Macam kita lancarkan hari Sabtu yang lepas. Jadi malahan hujung minggu ini, hari Sabtu dan hari Ahad pun kita akan bergerak di sebuah kampung lagi. Dua buah kampung. Jadi kita akan bergerak setiap hujung minggu untuk membawa anggota jawatankuasa kita, ahli-ahli kita untuk bergerak dari kampung ke kampung. Dan saya jangkakan kalau sekiranya kita dapat bergerak setiap hujung minggu, kita boleh sampai ke semua kampung dalam tempoh 3-4 bulan pada tahun ini. Okey. Datuk, kita nak tahu juga sekarang dengan keadaan norma baru, banyak SOP yang perlu kita patuhi dan sebagainya. Jadi Datuk sebagai seorang wakil rakyat, adakah SOP ini ataupun PKP ini mungkin sebab sedikit mengganggu tugas-tugas Datuk sebagai YB Pantai Damai? Kalau disebut sebagai mengganggu, tidaklah juga Jonathan. Tapi lebih daripada kita dah rasa berbeza sedikit dengan suasana sebelum ini. Dalam suasana norma baru ini banyak kekangan yang perlu kita patuhi, garis panduan yang telah pun disediakan oleh kerajaan, dan kita sebagai pemimpin kita menyampaikan maklumat tersebut kepada masyarakat ramai supaya semua orang dapat mengikuti garis panduan ini. Jadi akibat daripada SOP-SOP yang telah pun disediakan seperti penjarakan fizikal, tidak boleh berkumpul dan banyak lagi tak boleh salam. Tidak boleh bersalam dan sebagainya. YB biasanya salam orang, salam rakyat. Jadi kita kadang rasa kekok, terutama bersalam. Ya, salam. Sebab saya memang bersalam dengan semua orang tapi sekarang ini tidak boleh bersalam. Yang keduanya kita penjarakan penjara 1 atau 1.5 meter itu. Jadi banyak perkara yang tidak dapat kita lakukan, terutama berkumpul.
Maknanya banyak majlis yang nak kita rancangkan selama ini tidak dapat kita laksanakan. Selalunya kita kadang majlis kita boleh mengumpul sampai 500 600 orang. Sekarang ini kita hanya mengumpul tidak lebih pada 100 orang. Jadi ini rasanya agak berbeza. Namun demikian ada kebaikan arahan garis panduan yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa semua masyarakat kita berada dalam keadaan selamat dalam suasana pandemik ini. Namun demikian di peringkat pengurusan DUN Pantaramai kita sentiasa bergeraklah dalam kumpulan-kumpulan yang kecil ke semua tempat sepanjang masa. Dengan kata lain, aktiviti-aktiviti yang lazim kita adakan, kita jalankan jugalah. Masuk acara sukan. Walaupun acara sukan selalu kita berkumpul ramai, tapi sekarang ini sukan sikit. Skala yang lagi kecil. Masih. Tapi tetap dijalankan lah ya. Masih dijalankan. Aktiviti kebajikan, aktiviti sosial, aktiviti pendidikan, malah pendidikan pun kita masih teruskan dalam skala yang kecil dengan mematuhi semua garis panduan PKP yang telah Jadi Datuk, disediakan. kita nak tahu, apa antara projek pembangunan yang dirancang untuk Kampung Salak Pantai Damai ini? Kampung Salak ni istimewa kerana satu-satunya kampung terletak di sebuah pulau. Betul. Mungkin Jonathan dan Jessica kalau peluang boleh pergi ke sana. Macam tak tahu banyak Belum banyak pernah tengok keistimewaan. gambar lagi. Kampung Jom. Salak. Ya, keistimewaan. Jadi kan tidak jauh. Kita menaiki bot hanya mungkin 15 minit daripada pangkalan utama untuk pergi ke kampung tersebut. Ini adalah kampung nelayan yang telah berwujud sejak sekian lama. Rekod yang saya perolehi ialah pada tahun 1924. Penduduk yang pertama menerokai pulau ini, dan pada hari ini kampung ini masih kampung nelayan tradisi. Namun demikian generasi kedua dan ketiga berusaha untuk menyambung profession ibu bapa mereka menjadi nelayan. Namun demikian sebahagian pada anak-anak muda tidak lagi berminat untuk menjadi nelayan kerana mereka berpendidikan, mereka tinggal di bandaraya dan mereka ingin menerokai bidang baru. Walaupun dalam bentuk perkampungan nelayan. Jadi antara produk yang kita nak tonjolkan di kampung ini ialah sektor pelancongan. Kalau dahulu ibu bapa mereka mempunyai sebuah bot untuk menangkap ikan, tapi anak mereka tidak berminat kerana ada kerja lain, lain. Jadi kita bincang dengan agensi pelancongan untuk membantu mereka ini untuk mengubah suai bot tersebut. Dulu bot itu untuk menangkap ikan, tapi hari ini bot itu digunakan untuk membawa pelancong-pelancong bersiar-siar di sekeliling sungai, pulau dan hutan bakau yang banyak terdapat di kawasan tersebut. Dan ini menjadi tarikan kepada pelancong-pelancong, terutamanya pelancong luar negara. Mereka terpesona dengan keindahan alam semula jadi yang ada di sekeliling pulau ini. Jadi ini aspek yang terkini yang sedang kita usahakan dibangunkan di Kampung Salak. Namun demikian sebelum ini pembangunan Kampung Salak tidak tertinggal seperti yang berlaku di kampung lain. Kini kampung ini sudah ada bekalan air elektrik 24 jam, sudah ada bekalan air bersih 24 jam dan sudah kita dirikan sebuah menara telekomunikasi di kampung ini. Jadi maknanya perhubungan penduduk Kampung Salak dengan dunia luar agak mudah, tidak putus. Jadi kita ada sebuah sekolah, kita bina baru rumah-rumah yang ada di kampung tersebut dan prasarana seperti pangkalan, pontun dan sebagainya. Jadi kemudian asas yang ada di Kampung Salak tidak jauh bezanya dengan kawasan-kawasan yang lain. Dari mana Datuk nak pergi ke Kampung Salak tu? Ada beberapa pangkalan yang kita boleh gunakan. Yang terkini kita sedang membina sebuah pangkalan pontun yang baru di jalan yang kita sebut sebagai Kuching Inner Ring Road yang melalui berdekatan dengan Kampung Pasir Pandak. Dan ada sebuah pangkalan akan kita bina. Dari pangkalan ini ke Kampung Salak hanya 15 minit dekat menggunakan bot biasa. Bolehlah kita melawat nanti dia. Masuk dalam wish list. Boleh. Dia Boleh. akan dijadikan pusat pelancongan tarikan pelancongan. Kita jadikan produk-produk yang ada di kampung ini sebagai tarikan pelancongan. Lepas tu boleh lagi meningkatkan gaya hidup pendapatan hidup mereka. Keluarga. Pendapatan Jadi kita keluarga hidupkan sebagainya. aktiviti homestay dan sebagainya. Tak sangka pembangunan di Kampung Salak ini lebih kurang tak jauh beza Tak jauh dengan bezanya. kita Semuanya- di- Tak jauh juga bezanya betul. dengan kampung-kampung lain. Basic necessity semua ada. Itu yang penting. Baiklah, selepas ini kita akan berehat sebentar dan selepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan Yang Muhammad Datuk. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima
terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Sejahtera Asia. Dan seperti biasa hari Khamis, hos anda adalah Jonathan Ding dan juga saya Jessica Chon. Jadi hari ini kita masih lagi bersama dengan Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Menteri Muda Utiliti Bekalan Air iaitu Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Tadi kita dah berbincang lebih lanjutnya mengenai bantuan dan juga mengenai pembangunan di Kampung Salak. Jadi Datuk, boleh kongsikan juga mengenai status proses perpindahan penduduk di beberapa kampung yang terlibat ke Daruhana ni. Ya. Terima kasih Jessica. Jadi pembangunan Daruhana adalah satu program khas yang telah pun diwujudkan oleh Kerajaan Sarawak bekerjasama satu ketika dengan Kerajaan Persekutuan untuk memberi kehidupan yang lebih baik pada penduduk yang tinggal di kawasan Seberang Hilir. Seberang Hilir ini maksudnya kampung-kampung lama, kampung-kampung tradisi Melayu yang terletak di sepanjang Sungai Sarawak, di bahagian utara Sungai Sarawak, daripada Kampung Boyan sehingga Kampung Bintawak. Jadi sepanjang kampung Seberang Hilir ini kita ada 12 buah kampung. Jadi pada tahun 2011 telah pun dilancarkan oleh Kerajaan Sarawak satu pembangunan baru yang disebut sebagai pembangunan Darul Hana untuk menyediakan penempatan baru kepada penduduk-penduduk daripada 12 kampung ini ke kampung yang baru berada di belakang kampung, tidak jauh. Darul Hana ni berada dekat belakang kampung, di belakang kampung-kampung tersebut. Jadi sejak 10 tahun lepas banyak bangunan fizikal atau infrastruktur telah pun dilaksanakan di kawasan ini. Kawasan ini besar, seluas 720 ekar. Pada permulaannya pada tahun 2012-2013 bermula dengan pengambilan tanah dan pembukaan tanah di kawasan tersebut. Dulu kawasan itu adalah hutan getah dan hutan-hutan kebun-kebun tradisi. Dan diikuti dengan penembakan tanah dan seterusnya pembinaan infrastruktur asas seperti jalan raya dan peparitan di tanah yang luas ini. Dan kemudian diikuti dengan pembinaan rumah. Jadi apabila kita melalui jalan Tun Salahuddin pada hari ini di kawasan Petrajaya, kita akan melihat satu tempat di mana rumah-rumah baru sedang dalam pembinaan dan sebagainya sudah pun yang 2 tingkat tu. Dua tingkat, ada di belakang sana satu tingkat yang sedang dibina dan telah pun kebanyakannya sudah pun hampir siap sepenuhnya. Dan ini adalah struktur yang kedua yang dibangunkan di kawasan pembangunan Daruhana. Struktur pertama ialah sebuah masjid di tengah-tengah kawasan Daruhana. Pada tahun 2016 terbina sebuah masjid yang indahlah, Masjid Daruhana, kerana masyarakat di sini 100% adalah masyarakat Islam. Jadi struktur pertama yang dibina di kawasan pembangunan Daruhana ialah sebuah masjid. Infrastruktur kedua ialah perumahan. Jadi untuk rumah, soalan ditanya oleh Jessica tadi, pada hari ini kita berada di fasa yang disebut sebagai fasa 1A dan fasa 2A. Dalam fasa 1A, 2A ini dibina sebanyak 564 unit rumah. Yang kita lihat di sepanjang jalan itu adalah sebahagian daripadanya, banyak lagi di belakang sana. Dan 564 unit ini terdiri daripada pelbagai saiz dan reka bentuk lah. Kita ada rumah banglo setingkat dan 2 tingkat. Rumah semidi, rumah berkembar sama juga setingkat dan 2 tingkat, dan rumah teras setingkat dan 2 tingkat. Jadi jumlah ini dibina untuk menampung penduduk-penduduk daripada 3 kampung yang pertama dulu. Kita ada 12 buah kampung, tapi kita mulakan dengan 3 kampung yang berada di tengah-tengah kawasan Seberang Hilir ini, iaitu Kampung Pelima Seman Lama, Kampung Semarang dan Kampung Pulau Ulu. Kita ada sebanyak 560 lebih ketua isi rumah yang akan menjadi kumpulan pertama untuk pindah ke kawasan Darul Hana. Jadi apabila siap sepenuhnya rumah-rumah ini nanti dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, maka kumpulan pertama penduduk kampung ini barulah berpindah ke rumah baru. Jadi ini konsep baru yang sedang disediakan oleh Kerajaan Sarawak untuk pembangunan kampung tradisi yang berada dalam sebuah bandar. Kita mulakan dengan Bandaraya Kuching di pembangunan Darul Hana. Dan kita tak tahu jugalah bagaimana bagaimana kerajaan menentukan sama ada penduduk akan mendapat rumah teres ataupun rumah semidi, banglo dan sebagainya. Mungkin, jadi urusan ini kita laksanakan bersama dengan beberapa agensi. Jadi agensi yang banyak membantu kita dalam urusan membangun Darul Hana ini kerana ia adalah satu pembangunan yang besar, berskala besar. Utamanya pihak Lembaga Lindungan dan Pembangunan Tanah Pelita ataupun LCDA dengan kerjasama pihak Jabatan Tanah dan Survey. Jadi dua jabatan ini berbincang mengenai kaedah bagaimana nak memilih siapa yang pergi ke rumah mana.
Kemudian pembinaan rumah ini dilaksanakan oleh agensi kerajaan juga, iaitu Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak (HDC) yang sedang membina rumah-rumah ini. Jadi tiga agensi ini bergabung untuk menyediakan prasarana perumah yang ada di Daruhana. Jadi pertanyaan Jonathan tadi, bagaimana kaedahnya lah kita bergantung kepada nilai pempasan hartanah yang ada pada kampung pada hari ini. Sekiranya Jonathan orang yang tinggal di seberang ini ada sebuah rumah berharga 200,000, tanahnya berharga 100,000, jumlah hartanah ialah 300,000. Mana Jonathan dan keluarga akan pindah ke rumah yang bernilai 300,000 di Daruhana. Dengan kata lain, semua isi rumah core family yang ada pada kawasan kampung-kampung di seberang hilir ini akan terus berpindah ke rumah baru tanpa sebarang pertambahan kos. Maknanya mereka tidak perlu mengeluarkan sebarang perbelanjaan untuk pergi ke rumah baru. Hanya tukar hartanah yang ada, rumah yang ada ke rumah baru. Jadi mereka yang rumahnya besar akan pergi ke nilai rumah yang agak besar juga di kawasan Daruhana. Jadi ini konsep kaedah yang kita gunakan untuk perpindahan masyarakat dalam kumpulan yang pertama nanti. Mungkin boleh kongsikan anggaran ataupun agak-agak bila kumpulan yang pertama ni akan mula berpindah? Okay, pada dasarnya, pada permulaan kita berhasrat untuk perpindahan ini bermula pada akhir tahun 2020 kerana memandangkan bahawa akibat daripada PKP, maka pembinaannya terkendala perlahan. Jadi beberapa unit rumah, lebih kurang ada 60 unit rumah yang masih belum siap sepenuhnya yang berada di belakang sana. Jadi kita sedang menunggu siapnya kesemua 564 unit ini sepenuhnya. Jadi perpindahannya akan berlaku serentak. Tapi akan berlaku pada tahun 2021 ini. Hanya masa kita tunggu untuk pembinaan rumah itu siap sepenuhnya. Jadi apabila rumah itu siap dan masyarakat kampung melihat keadaan kualiti rumah yang sedang dibina, kebanyakannya teruja lah. Mereka they're very excited. Tapi dalam proses awal kita tahu juga, adakah satu cabaran untuk berunding dengan orang kampung? Memang. Sebab saya rasa itu nak bukan meyakinkan tu bukan mudah sentiment, sebenarnya. it's a very Betul. sentimental area, it's a Betul. kampung, you grow up there, your parents, so Memang itu menjadi cabaran pertama saya. Cabaran, ya. Saya terlibat dengan bangunan Daruhana ini daripada hari pertama, from day one. Sejaknya pelancaran oleh Tuan Utama Puan Negeri PN Sri satu ketika menjadi Ketua Menteri dulu tahun 2011, saya bermula bersama-sama dengan perancangan ini. Memang cabaran pertama kita memberi keyakinan to convince the people, untuk memberi keyakinan kepada masyarakat bagaimana mereka harus pindah, dapat tempat yang baru. Saya antara perkara, kerana saya terlibat terus, kerana antara perkara pertama yang saya hadapi di kawasan ini bila menjadi wakil rakyat sejak tahun 2021 ialah permohonan orang kampung yang sentiasa memaklum pada saya keperluan asas untuk dipenuhi. Antara contohnya mereka mengadu pada saya bahawa mereka menghadapi masalah untuk berulang-alik dengan kereta kerana jalan yang sempit. Keduanya, di mana untuk meletakkan kereta. Yang ketiganya, sistem paparitan yang selalu tersumbat. Banyak lagi kemudahan asas yang diperlukan. Jadi saya maklum pada mereka bahawa ini berlaku kerana bukan sebab oleh jalan yang sempit, kerana kereta semakin banyak. Penduduk semakin berkemampuan membeli kereta, jadi kita memerlukan jalan yang lebih besar. Kita memerlukan sistem paparitan yang lebih sistematik dan rumah-rumah yang lebih teratur. Jadi ini antara cara untuk menjawabnya ialah untuk kita membina satu kehidupan yang baru. Jadi jawapannya ialah Daruhana. Jadi persepsi ini telah pun diterima dengan baik, kenyataan ini telah pun diterima baik oleh masyarakat kampung dan kita akan menguruskan yang baik untuk memberi kehidupan yang terbaik kepada masyarakat melalui program Daruhana ini. Datuk, 564 unit tu kita tahu itu merupakan sejumlah angka yang sangat besar dan banyak. Jadi kita nak tahu, adakah 564 unit ni pembinaan dia berasaskan konsep Smart City, Datuk? Ya, betul. Memang apabila bangunan Daruhana ini dimulakan dan perbincangan telah pun dilakukan dengan Menteri Perumahan waktu itu, sekarang ini menjadi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, Datuk Patinggal Bang Jo. Beliau memang orang yang individu yang utama lah yang menggerakkan bangunan Daruhana ini bersama dengan Tuan Utama yang Tuan Negeri PN Sri sejak 10 tahun yang lepas. Memang Daruhana ini akan menjadi modul konsep pembangunan bandar pada masa yang akan datang. So any renewal program, urbanization program to be done in future will be based on Daruhana. Jadi Daruhana ini sebenarnya siapa yang menjadi penduduk di Daruhana ini beruntung kerana perkara pertama yang akan dilaksanakan oleh kerajaan negeri dalam konsep pembangunan bandar akan dilaksanakan di Daruhana.
Contohnya ialah kemudahan-kemudahan asas seperti kemudahan utility. Yep. Apa disebut sebagai smart metering. Maknanya pada masa yang akan datang, meter air dan meter air menggunakan smart metering. Semuanya menggunakan IT. Dan kawasan ini akan mendapat liputan internet yang lebih luas, lebih kelajuan tinggi, ya, high speed internet. Dan juga mempunyai apa-apa keperluan dalam smart city seperti smart lighting, smart traffic light, semuanya akan disediakan di kawasan Rohana. Dan pada masa yang sama juga pada hari ini kita sedang merancang dengan pihak LCDA untuk membangunkan kios perniagaan, gerai-gerai perniagaan, kemudahan sukan, kemudahan riadah yang tidak ada di kampung asal. Jadi semuanya akan disediakan di Rohana. So akan dinikmati Ya, oleh betul, penduduk penduduk Darul Hana Darul dan juga untuk stesen minyak Petros pertama. Petros, Petros SCDC Energy two in yang one, pertama. two in one Petros akan dibinakan di kawasan Rohana. Satu lagi ialah kita memindahkan sekolah lama iaitu SK Pulo di kawasan yang baru di kawasan Rohana yang akan menjadi sebuah smart school. Jadinya Macam mana smart school ni? sekolah What's the pintar, concept of smart sekolah school? rendah pintar yang pertama mungkin di Sarawak ini. Ialah di kawasan Rohana. Smart school maknanya sekolah ini akan dilengkapi dengan semua peralatan IT yang terkini lah. Maknanya pengajaran dan pembelajaran menggunakan IT, yang maknanya masalah yang dihadapi pada hari ini, gadget tidak ada, semua disediakan di kawasan di sekolah ini. Guru akan menggunakan komputer dan kemudahan IT untuk mengajar. Tak pakai kertas dah, tak pakai buku tak ada dah. pakai whiteboard, semua Semua tu tak ada. pakai Semua pakai smartboard, tab. smartboard dan sebagainya. Jadi ini akan disediakan di sekolah SK Pulo yang berada di kawasan Rohana. Dah rasa nak pindah dah. Dekat Rohana. Adakah satu unit kosong, Datuk? Mana boleh jadi kahwin dulu orang Darul Hana, boleh. Okeylah, baik. Kita berehat sebentar. Banyak lagi yang kita nak kongsikan kepada anda mengenai pembangunan Darul Hana ni. Jadi kita tunggu sebentar lagi dan hanya dalam Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Masih lagi kita bersama dengan Yang Muhammad Dato' Abdul Rahman dan kita sedang membincangkan mengenai perpindahan penduduk ke Darul Hana. Kalau anda berada di Kuching, anda pasti akan melalui jalan Tun Salahuddin, jalan tol dengan orang Kuching nunggahlah jalan tol. Kayak kadang-kadang rumah-rumah kacak saya nang menjadi perbualan. Okey, jadi Datuk, kita nak tahulah apakah proses yang terlibat dalam pemindahan keluarga ini dan apakah antara agensi yang terlibat juga. Terima kasih. Jadi apabila tiba masa nanti kumpulan pertama masyarakat kampung yang akan pindah ke kawasan Rohana, iaitu daripada kampung yang saya sebut tadi, Kampung Penima Seman Lama, Kampung Semarang dan Kampung Pulau Ulu. Prosesnya ialah mana mereka akan pindah ke rumah mengikut kadar pampasan. Inilah tanah yang mereka ada pada hari inilah. Jadi ini sedang diuruskan oleh agensi yang terlibat dan ia akan dimulakan dengan kumpulan kategori tertentu. Siapa yang akan tinggal di rumah teras, siapa yang tinggal rumah semidi dan siapa yang akan tinggal rumah sebuah. Jadi ini telah pun diuruskan dan hanya perbincangan terkini terakhirlah yang akan akan dilaksanakan oleh agensi kita dalam masa yang terdekat. Jadi masih menunggu hingga siap sepenuhnya rumah-rumah yang terbaki tadi. Ada 60 buah yang sedang dibina dan apabila siap nanti maka bermulalah perpindahan. Jadi ini kumpulan yang pertama. Diikuti dengan beberapa kumpulan lain dan mengikut dari segi perancangan kita ada 8 kumpulan. Sehingga saya agak kalau dapat berjalan dengan lancar sehingga dalam tempoh 8 tahun yang akan datang. Maknanya pada tahun 2028 atau 29 maka selesai pemindahan ke semua penduduk daripada 12 buah kampung. Kumpulan pertama ni 564. Jadi keseluruhan penduduk yang terlibat daripada 12 kampung ialah 2,642 penduduk. Isi rumah. Isi rumah. Head of household. Kita bermula dengan core family dulu. Belum termasuk extended family. Extended family ada lagi 3 kali ganda. Jadi extended family ataupun keluarga tambahan akan kita sediakan perumahan juga. Tidak mencukupi di kawasan Rohana, kita ada pihak kerajaan telah membuka tanah di kawasan Jalan Sultan Tengah
lebih tepatnya disebut sebagai berdekatan dengan kampung Sungai Berdaun, menghala ke Damai, dan juga di kawasan berdekatan dengan kampung Sungai Batu. Jadi situ akan dibinakan perumahan-perumahan juga untuk keluarga-keluarga tambahan di kawasan Darul Hana pada masa yang akan datang. Dan ini kos ni semua ditanggung oleh kerajaan negeri. Kebanyakan ditanggung kerajaan negeri untuk Darul Hana, kerajaan negeri. Namun demikian untuk di kawasan lain seperti di Sungai Berdaun dan juga kampung Sungai Batu, rumah-rumah ini dikenakan bayaran. Tapi dengan subsidi yang disediakan oleh kerajaan. Bayarannya minima lah. Bayaran minima. Jadi proses ini yang akan kita laksanakan bersama dengan agensi yang terlibat lah. Jadi sebenarnya dalam tempoh 5 tahun, 6 tahun lepas kita telah mengadakan beberapa siri dialog dengan masyarakat kampung dan kini sampai ke peringkat terakhir. Jadi bila mereka pindah nanti, pengurusannya akan dilaksanakan oleh gabungan agensi yang saya sebut tadi lah. Pihak SDA, pihak Jabatan Tanah dan Survey, lepas itu pihak Housing Development Corporation dan kementerian yang terlibat ialah Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli di bawah Jabatan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Jadi agensi ini akan bantu kita untuk memperkemaskan perpindahan masyarakat ke kawasan yang baru di Darul Hana lah. 2,642 isi rumah. Itu 2,600 lebih besar. Sangat besar. Dan jadi Datuk, untuk rumah-rumah yang mereka duduki sebelum ini, jadi apa yang akan dilakukan di kawasan tersebut? Ada yang cakap akan dibuat waterfront dan sebagainya. Memang betul, memang. Okey. Memang kita hasrat satu ketika dulu, saya ingat lebih kurang 20 tahun lepas, apabila waterfront Boyang Gersik Surabaya dibina pada tahun 1999, tahun 2000. Hasrat kerajaan waktu itu ialah membina waterfront tebingan sungai sepanjang tebingan sungai sampai ke Kampung Bintawak. Namun demikian hanya setakat kampung Surabaya, 4 kampung saja dibinakan waterfront. Jadi perkara pertama saya rasa pasti dibina oleh pihak kerajaan apabila perpindahan ini berlaku sepenuhnya ialah membinakan tebingan sungai yang cantik di sepanjang Sungai Sarawak. Di sebelah utara dan sebelah selatan. Di sebelah selatan kita ada Kuching Waterfront. Di sebelah utara kita ada tebingan Sungai Darul Hana lah kita sebut. Dan kawasan-kawasan yang lain yang ada di kawasan rumah wadar ini akan dibangunkan dengan kemudahan masyarakat. Community untuk masyarakat keseluruhan seperti kawasan riadah, kawasan perniagaan dan sebagainya. Semuanya untuk masyarakat dan akan diuruskan oleh Perbadanan Darul Hana pada masa akan datang. Okey, Datuk, kita nak tahu juga nama Darul Hana ni. Ya. Bagaimana kerajaan negeri memilih nama Darul Hana? Macam mana dia terhasil nama Darul Hana? Terima kasih. Jadi sebenarnya nama Darul Hana kadang-kadang menjadi kontroversi. Sebenarnya tidak, Jonathan. Nama Darul Hana ni sebenarnya bahasa Arab yang wujud ketika zaman Kesultanan Brunei. Satu ketika dulu. Malah sebelum ketibaan James Brooke ke Sarawak pun memang perkataan Darul Hana itu mewujudkan wilayah pentadbiran Brunei yang berada di Sarawak, Kuching waktu hari ini. Namanya Darul Hana. Darul Hana ni bahasa Arab. Darul maksudnya rumah. Hana maksudnya aman, rumah yang aman, House of Tranquility. Ini namanya. Jadi bukan tiada kaitan dengan Darul yang ada di kawasan negeri-negeri lain. Memang wujud sejak tahun abad yang ke-19. Jadi nama ini popular di kalangan orang Islam kerana namanya bagus. Jadi telah pun digunakan dengan berbagai bentuk lah. Ada pertubuhan nama Darul Hana, ada kelab nama Darul Hana, persatuan nama Darul Hana. Jadi untuk pembangunan di kawasan ini telah pun dicadangkan oleh Tuan Utama yang Tuan Negeri sewaktu menjadi Ketua Menteri sebagai nama tempat Darul Hana, rumah yang aman. Iaitu kampung ini akan disebut sebagai kampung Darul Hana. Berdekatan ini kita ada Jabatan Darul Hana. Dan Masjid Darul Hana dan surau. Jadi itulah maksud dia Darul Hana. Dan juga macam Datuk katakan tadi, perpindahan anggaran dalam masa 8 tahun, itu 2029 kalau kita lihat. Dan itu sebagai salah satu macam mana? Bukan motif, macam hala tuju kerajaan negeri Sarawak untuk mencapai negeri maju pada tahun 2030. Dan untuk mencapai ke negeri maju, mungkin Datuk boleh kongsikan apakah antara inisiatif ataupun perancangan kerajaan negeri untuk bekalan air di seluruh Sarawak. Nah, ini berkaitan dengan Kementerian Datuk. Okey, berpindah kan? Ya, berpindah dah. Dari Hana tutup, kita ke Kementerian pula. Ya, okey. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Jonathan. Jadi saya pernah ditanya oleh soalan mengenai bekalan air sewaktu banjir lalu. Kerana beberapa kawasan mengalami kekurangan air. Jadi ada rakan menanya saya mengenai pencemaran air di kawasan tertentu. Saya menghubungi pegawai kita di seluruh negeri, di seluruh bahagian. Tidak ada laporan mengatakan ada air-air yang tercemar. Tidak ada berlaku. Yang berlaku hanya kerosakan peralatan di loji-loji air saja itu. Menyebabkan tekanan air rendah
setengah tempat tidak ada bekalan air. Pencemaran tidak berlaku. Jadi namun demikian dalam usaha ini pihak Kementerian Utiliti bersama dengan agensi air, untuk makluman kita ada 4 agensi air yang melaksanakan tugas-tugas membekalkan air kepada rakyat kita di Sarawak sebenarnya. Dibagi pada ketiga zon. Kalau di zon selatan kita ada Lembaga Air Kuching yang menguruskan air untuk kawasan zon selatan, Kuching, Semarahan dan Serian. Lepas itu di tengah kita ada Sibu Water Board, Lembaga Air Sibu yang menguruskan air di kawasan Sibu, Kapit dan kawasan tengah Sarawak. Dan di utara kita ada Laku Management Sdn Bhd yang menguruskan air di Bintulu, Miri dan Limbang. Jadi ketiga-tiga agensi ini menguruskan air di kawasan bandar, terutamanya kawasan bandar dan pinggir bandar. Yang keempat, agensi keempat ialah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar ataupun ringkasnya JBAB, yang menguruskan bekalan air di kawasan luar bandar. 80% daripada pengurusan air di Sarawak ni dilaksanakan oleh JBAB. Jadi kita ada 4 agensi. Jadi untuk memastikan bahawa bekalan air kita bersih. Jadi pihak agensi ini sebenarnya telah pun dibekalkan dengan beberapa kaedah untuk memastikan bahawa mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Umpamanya soalan yang saya tanya berkaitan sekiranya berlaku pencemaran ataupun sekiranya ada berlaku gangguan kepada pembekalan air ini, agensi-agensi kita ini telah pun dibekalkan dengan satu garis panduan kerja yang disebut sebagai Emergency Response Plan. Maknanya pelan tindakan segera sekiranya berlaku apa-apa, pencemaran ke, gangguan air dan sebagainya. Jadi apabila berlaku gangguan air, pencemaran air, maka mereka akan mengaktifkan Emergency Response Plan ini. Pernah berlaku satu ketika di Kuching, pernah di Miri, di Sibu pun pernah juga, tapi dalam skala yang kecil. Jadi ini perkara yang pertama. Dan mereka setiap agensi air kita mempunyai SOP tertentu untuk memastikan bahawa air mentah dan juga lepas tu dirawat menjadi air terawat sentiasa berada dalam kualiti yang terbaik untuk digunakan dengan selamat oleh pengguna-pengguna kita. Jadi ini kaedah pertama yang perlu ada pada agensi-agensi air yang ada selama inilah, Jonathan. Sekali. Baik, jadi itulah terima kasih Datuk. Kita selepas ni lagi kita akan berehat sebentar. Tapi sebenarnya itu penting sebenarnya air yang Jess. Kalau kita lihat macam ada negeri lah, negeri yang ada berlakunya pencemaran air dan sebagainya. Susah hidup orang. Saya ada kawan kat sana, susah tengok orang. Betul, nak minum, nak mandi jadi semua kita, susah. Itu air sometimes we take it for granted, tapi it is actually very important. Jadi okey, baik, kita akan berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini kita akan bincang lagi mengenai air, bekalan air dekat Sarawak ni bersama dengan menteri yang bertanggungjawab. Jadi kita akan berehat sebentar, jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Baik, kita masih lagi bersama dengan Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Sorry, Datuk. Nervous. Okay. Baik, okey, kita masih lagi membicarakan mengenai air dan Datuk nak tanya juga bagaimana sebagai kementerian yang bertanggungjawab memastikan bahawa kualiti air tersebut dikekalkan supaya ia selamat digunakan oleh rakyat dan juga pengguna. Terima kasih Jonathan. Jadi salah satu agensi yang terdapat dalam Kementerian Utiliti Sarawak ialah bekalan air lah. Dan kedua kita ada juga bekalan elektrik dan ketiga kita ada bekalan penyaluran gas. Ada 3 agensi di bawah kementerian. Jadi untuk bekalan air memang sememangnya tugas utama bahagian bekalan air melalui agensi-agensi yang ada untuk memastikan bahawa kedua-duanya komponen air ini iaitu air mentah, raw water dan juga air terawat, treated water berada keadaan yang selamat. Jadi ini berpandukan kepada penyediaan serta SOP yang telah pun disediakan di agensi-agensi air yang kita ada. Jadi untuk memastikan bahawa kualiti air mentah ini sentiasa berada keadaan yang terbaik, maka agensi kita sentiasa diminta untuk mematuhi piawaian kualiti air negara untuk Malaysia. This is a very standard procedure ataupun a National Water Quality Standard for Malaysia
yang diperlukan ada pada setiap agensi air di Malaysia ini. Jadi mereka mesti mematuhi piawaian ini untuk memastikan bahawa air mentah yang diproses untuk menjadi air terawat selamat untuk kegunaan masyarakat kita. Dan piawaian ini dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia. So this is the first one. Yang kedua ialah kualiti air terawat. Apabila air mentah ini dirawat, ia menjadi air terawat, treated water. Jadi treated water ini agensi-agensi kita mesti mematuhi piawaian satu lagi yang disebut sebagai piawaian nasional untuk kualiti air minum ataupun National Standard for Drinking Water Quality yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi dua piawaian ini menjadi asas untuk agensi-agensi air kita menyediakan air yang selamat untuk pengguna-pengguna kita. Jadi air yang keluar daripada pipe tu selamat untuk diminum. Selamat, memang selamat. Memang mematuhi yang kedua tadi National Standard for Drinking Water Quality. Memang air yang disediakan di setiap rumah kita. Namun demikian kita menerima aduan Jonathan, Jessica, kadang-kadang air itu berubah warna. Ini bukan sebab oleh keadaan dikeluar di loji kita kerana oleh pipe dia rusty. Satu, pipe, rusty pipe. Nombor dua ialah kerana dalam proses pembersihan loji kadang-kadang bila pipe di loji, air yang keluar itu warna coklat dan sebagainya. Namun demikian sepanjang masa memang air itu mesti mematuhi kualiti air ini. Mengenai usaha yang telah dilakukan oleh Kementerian Utiliti selama ini untuk memastikan bahawa kita dapat mencapai sasaran yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Sarawak. Kerajaan Sarawak telah pun memberi kita sasaran khas, Jonathan, Jessica, supaya kita dapat mencapai penyaluran air ke setiap isi rumah 100% menjelang tahun 2025. So that is a very tall order for us, but we are trying our best. Dengan kata lain, maknanya menjelang tahun 2025, setiap isi rumah yang ada di Sarawak ni, sama ada di bandar, pinggir bandar, luar bandar dan pedalaman mendapat bekalan air bersih. Wajib mendapat bekalan air bersih. Also same goes to electric. Maknanya dua utility ini, kementerian kami bekerja bersungguh-sungguh sekarang ini untuk memastikan bahawa pencapaian 100% tercapai. Semoga dipermudahkan. Dan juga mungkin Datuk boleh kongsikan liputan keluasan setakat ini. Itu liputan, itu sasaran kita. Jadi setakat ini sehingga Disember 2020 untuk kawasan luar bandar, liputan kita ialah 66.5%. 66.5%. Kalau kita gabungkan bandar dan luar bandar, bandar of course hampir 99%. Sekarang ini untuk seluruh negeri Sarawak sehingga Disember 2020 ialah 83.4%. Ini peratusan liputan bekalan air kita di seluruh Sarawak. So kita ada tempoh lebih kurang 3-4 tahun untuk mencapai 100%. Tapi kita tahu geographical Sarawak sangat-sangat besar. Apa antara cabarannya? Dan untuk sampai juga ada bukit-bukit dan sebagainya. Memang benda itu memang telah pun kita bincangkan sejak sekian lama. Jadi kita bagikan pada secara amnya kita bagi pada dua kategori lah. Satu yang dapat dicapai dengan pipe besar atau pipe kecil lah. Jadi mereka dapat dihubungi dalam tempoh 3 tahun akan datang. Kementerian kita terutamanya JEBAP sedang memasang pipe-pipe ini. Dan membentuk satu hari nanti membentuk satu yang disebut sebagai State Water Grid. Daripada selatan Sarawak sampai ke utara Sarawak keseluruhannya semua tempat dihubungi dengan bekalan pipe air ini melalui State Grid air, State Water Grid. Ini hasrat kita supaya semua tempat. Namun demikian ada sebahagian tempat yang begitu jauh yang berada jauh di pedalaman yang tidak dapat dicapai oleh pipe ini. Jadi kita ada satu sistem yang kita sebut sebagai Sarawak Alternative Water Supply System ataupun SAWAS, di mana kita ada satu what we call standalone system menggunakan air daripada sungai, daripada gunung, daripada hujan untuk bekalkan air di kawasan-kawasan kampung dan rumah pancang yang sedang kita lakukan pada hari ini. Jadi kawasan bandar, pinggir bandar dan juga pedalaman dan luar bandar mendapat bekalan air secara keseluruhan. Mereka akan dapatkan bekalan air yang natural, semula jadi dari gunung. Air gunung. Fresh water. Yes. Baik, kita beralih kepada DBKU pula. Jadi untuk apa antara perkembangan terkini projek CBS ni, Clean, Beautiful and Safe ni? Apa antara perkembangan projek terkini? DBKU sejak penubuhannya pada tahun 1988, more than 30 years, telah pun mengalami beberapa transformasi untuk memastikan bahawa ia menjadi sebuah agensi kerajaan
pihak kuasa tempatan yang efektif untuk memberi perkhidmatan kepada warga kota lah. So sejak 30 tahun yang lepas banyak perubahan yang telah kita laksanakan. Yang terkini ialah mewujudkan satu konsep baru untuk warga Kota Kuching yang disebut sebagai CBSSS. Banyak S juga. S iaitu iaitu Pelan 5 tahun Pelan 5 tahun di BKU yang telah pun baru dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri pada 1 Ogos 2019. Lebih kurang setahun lepas sempena dengan Hari Bandaraya 2019 dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri CBSS. Jadi CBSSS ini memfokus kepada 5 bidang utama dalam pembangunan Bandaraya Kuching. Mengikut akronim yang ada. C maksudnya clean, bersih. B maksudnya beautiful, cantik ataupun indah. S maksudnya safe, selamat. Selamat. S yang kedua smart dan S yang ketiga tu sustainable. Maknanya ia meliputi 5 bidang utama ini sebagai platform, sebagai asas utama perancangan di BKU untuk membangunkan kawasan di BKU dan termasuk rakan kita kawasan Bandaraya Kuching Selatan. Jadi mengasas dalam tempoh 5 tahun yang akan datang menggunakan 5 bidang utama ini. Jadi fokus pertama di BKU ialah untuk memastikan bahawa Kuching menjadi sebuah bandar pintar. Kuching to become a smart city. Selaras dengan usaha Kerajaan Sarawak untuk merealisasikan strategi ekonomi digital Sarawak. 2018-2022. Itulah untuk mengadakan ataupun untuk hasilkan satu smart city ni, itu adalah antara hasrat kerajaan negeri untuk mencapai negeri maju tahun 2030. Jadi itu antara inisiatif-inisiatif kerajaan dan juga di bawah Kementerian Datuk dan di BKU antara yang kawasan yang pertama akan melakukan CBSSS ni. Jadi untung orang di BKU. Tapi we start there memang akan spread lagi di seluruh Sarawak. Jadi kita nak ucapkan terima kasih Datuk atas perkongsian yang Datuk kongsikan kita. Terima kasih lagi bersama dengan kami. Terima kasih. Banyak lagi sebenarnya perkongsian tapi tak cukup masa mencemburui kita. Terima kasih Jonathan, terima kasih Jessica. Jadi sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk minggu ini. Jangan lupa untuk bersama dengan kami lagi minggu hadapan hari Isnin hingga Khamis bersama dengan kami lah. Jadi terima kasih kepada anda yang menyaksikan Sejahtera Asia. Saya Jonathan Ding dan saya Jessica John. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Take care, stay safe, salam hormat hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Bye.